은혜 받으실 Petikan Alkitab 말씀은 untuk 창세기 khotbah adalah 1장 daripada Kejadian 3절에서 1 ayat 5절 3 hingga 말씀입니다. 5. 하나님이 가라사대 빛이 Berfirmanlah 있으라 Allah, 하심에 jadilah 빛이 cahaya, 있었고 lalu 그 terus 빛이 ada 하나님의 cahaya. 보시기에 Allah melihat 좋았더라. cahaya itu baik, 하나님이 lalu dia 빛과 memisahkan 어둠을 cahaya 나누사 itu daripada 빛을 kegelapan. 낮이라 칭하시고 Allah menamai 어둠을 cahaya 밤이라 itu siang, 칭하시니라. dan kegelapan 저녁이 itu 되며 dinamainya 아침이 malam. 되니 이는 Malam 첫째 muncul dan 날이니라. disusuli pagi, dan 샬롬 itulah 성가대의 hari yang 찬양과 pertama. 니시 오케스트라의 연주가 있겠습니다. 사랑하는 성도 여러분, Saudara dan 전 saudari yang saya 세계 kasih dalam Tuhan 전국의 지계 Yesus, 성도 여러분, semua orang 지성전 kudus 성도 dari 여러분, gereja cawangan dan 전생의 gereja 차원에서 tempatan, 통해 penonton 예배 GCN dan 드리는 semua 모든 anak Tuhan yang 성도 menghadiri 여러분, ibadah GCN ini dalam 시청자 talian. 여러분, 창세기 강의 Ini adalah 25 penjelasan 번째 ke-25 시간입니다. tentang kitab Kejadian. 오늘 말씀 증거하기 Sebelum saya 전에 memulakan 이 khutbah pada hari 보충 ini, 설명을 saya ingin 하나 memberikan 해드리고 penjelasan tambahan tentang dunia roh 들어가도록 jahat. 하겠습니다. 악한 영의 세계에 Saudara-saudara yang saya 대해서 kasih dalam 보충 Kristus, 설명을 하고요. izinkan saya menceritakan lebih lanjut 그리고 tentang 들어가도록 utusan 하겠습니다. neraka dalam 사랑하는 kalangan 성도 roh 여러분, jahat. 악한 영의 세계 Pernahkah 중에 anda mendengar 지옥 tentang 사자에 utusan 대해 neraka? 보충 설명해 드리겠습니다. 지옥 사자 Apabila 많이 seseorang hampir 들어보셨죠? meninggal dunia, 사람이 ada utusan neraka yang datang untuk mengambil roh tersebut. 죽음이 임박하면 그 영혼을 데리러 오는 지옥 사자가 있는데 믿지 않는 사람들, Dengan kata lain, ada utusan neraka yang datang untuk membawa orang yang tidak percaya Tuhan Yesus dan yang tidak hidup menurut firman Tuhan. 뭐 영화에서도 보면 그 뭡니까? Anda pasti pernah mendengar tentang 전설따라 hal 삼촌이 ini. 뭐 이런 거에 보면 뭐 지옥 사자들이 Utusan 등장하죠. neraka juga merupakan watak yang sering muncul dalam filem seram. 악한 영의 세계의 Ketua dalam 머리는 dunia kegelapan 루시퍼이며 ialah Lucifer, 그 휘하에는 dan di bawahnya 두 terdapat 부류가 있습니다. kumpulan-kumpulan. 즉 Satu 타락한 antaranya 천사와 ialah kumpulan malaikat yang 타락한 tersingkir dari syurga, dan satu lagi ialah kerup yang tersingkir dari syurga. 먼저 타락한 Bergantung pada 천사들은 그 peranan 역할에 malaikat yang 따라 tersingkir dari syurga 마귀 또는 menjadi 지옥 iblis 사자가 atau 되었고 utusan 용의 neraka. 사자로 활동하지만 Kebanyakan kerup yang tersingkir dari 타락한 syurga 부류는 bekerja 그 sebagai 대부분이 hamba-hamba naga, 용의 tetapi 사자 sebahagian daripada 역할을 mereka 합니다. menjadi utusan neraka di 야, kubu bawah. 이제 성경에도 보면 악한 영들과 그의 사자들이 나오죠. Kerup yang tersingkir dari syurga ialah hamba kepada 일부는 naga, 아래등부에서 dan 지옥 mereka 사자도 disebut dalam 되었습니다. Alkitab. 아래등부에서 지옥 사자가 되어 있습니다. 따라서 지옥 사자 중에는 타락한 Oleh itu, 천사도 utusan neraka 있고 pada asalnya sama ada malaikat yang tersingkir dari syurga 그룹도 atau kerup 있지요. yang tersingkir dari syurga. 타락한 천사인 지옥 사자들 Sesetengah 중에서 utusan neraka yang pada 일부는 asalnya ialah malaikat yang tersingkir dari syurga, 구원받지 못한 영혼들을 berperanan sebagai 아래등부로 malaikat 끌고 maut yang 가는 membawa roh-roh yang tidak 저승 사자의 diselamatkan 역할을 ke kubur bawah. 감당합니다. 그리고 나머지는 아래등부에서 Dan 주로 selebihnya 행정적인 biasa 업무를 melakukan pekerjaan pentadbiran di 감당합니다. kubur bawah. 반면에 타락한 그룹인 Sebaliknya, 지옥 utusan neraka yang 사자들은 asalnya kerup yang jatuh 아래등부에 온 memberikan 영혼들에게 hukuman kepada 직접 roh-roh yang 형벌을 masuk ke 가하는 kubur 역할을 bawah. 합니다. 아래등부는 형벌의 Kubur 경중에 bawah 따라 mempunyai 4 tahap 그 berdasarkan 단계로 berat 나뉘지요. hukuman. 아래등부 1단계에서는 Pada tahap pertama 무거운 kubur bawah, 바위나 terdapat 뜨거운 hukuman 모래등 dengan objek mati 무생물에 seperti 의한 batu berat 형벌이 atau 가해집니다. pasir yang terbakar. 지옥 설명할 때 다 해드렸지요. 아래등부 2단계에서는 Anda sudah belajar tentang hal ini melalui khutbah mengenai neraka. 생물에 의한 Pada tahap 형벌이 kedua kubur bawah, 가해지고요. hukuman dilakukan oleh 그리고 benda hidup 아래등부 seperti serangga atau binatang. 4단계에서는 Pada 지옥 tahap ketiga dan 사자에 keempat 의해 kubur bawah, 형벌이 hukuman dikenakan oleh 가해진다 utusan 했습니다. neraka. 바로 이 아래등부 Utusan neraka yang bekerja pada 4단계에서 tahap ketiga dan 활동하는 keempat 지옥 kubur bawah 사자가 ialah kerup yang tersingkir dari 타락한 syurga. 그룹입니다. 그래서 지옥 설교에서도 말씀드리기를 Saya sudah memberikan 형벌을 penjelasan 가하는 dalam 지옥 siri khutbah 사자의 neraka 형상은 bahawa 돼지와 utusan 같은 neraka yang 흉측한 melaksanakan hukuman 짐승의 mempunyai rupa haiwan 모습이라 했지요. yang mengerikan seperti 이렇게 babi. 짐승의 형상을 한 것은 지옥 Utusan 사자 neraka yang mempunyai 중에서도 rupa haiwan bukanlah 타락한 malaikat yang tersingkir 천사가 dari 아닌 syurga, 타락한 tetapi kerup yang tersingkir dari 그룹인 syurga. 것입니다. 천사가 Sama 사람의 seperti 형상과 malaikat 비슷한 merupai 것처럼 manusia, 지옥 사자가 malaikat yang 된 tersingkir dari 타락한 syurga juga mempunyai 천사도 penampilan keseluruhan yang 전체적으로 gelap 어둡고 dan 칙칙한 suram seperti 사람의 manusia. 형상이지요. Walaupun 그렇지만 mereka 너무 berubah menjadi rupa 흉측하고 yang sangat 소름 끼치는 mengerikan dan 형상으로 menakutkan. 변했습니다. 이런 타락한 천사인 Malaikat yang 지옥 tersingkir dari 사자들은 syurga, 주로 utusan neraka ini, 아래등부 1, 2 terutamanya 단계를 menguruskan tahap 관리하거나 pertama dan kedua neraka bawah. 아래등부에 떨어진
영혼들을 dan membawa roh-roh yang jatuh ke neraka bawah ke tempat yang sesuai mengikut tahap berat dosa mereka. 따라서 짐승의 형상을 하고 직접 형벌을 가하는 지옥 사자들은 타락한 Oleh itu, utusan neraka yang mengambil bentuk binatang dan menyiksa roh-roh ialah kerup yang tersingkir dari syurga. Selain itu, saya telah memberitahu anda sebelum ini bahawa kebanyakan kerup yang tersingkir dari syurga menjadi hamba naga. Saya juga telah menjelaskan kerja mereka dalam penjelasan tentang kejadian sesi ke-20. Saya juga memberitahu anda bahawa ada situasi di mana orang jatuh sakit kerana kerja hamba naga yang asalnya kerup yang tersingkir dari syurga. Apabila kita berdoa untuk orang yang sakit dan melihat dengan mata rohani, ada kemungkinan sekumpulan tikus atau haiwan yang mempunyai rupa babi keluar daripada tubuh orang tersebut. 또한 영은 그의 사자들을 통해서 악한 사람들을 사주하여 끔찍한 범죄를 저지르게 하기도 합니다. Tambah pula naga menghasut orang jahat melalui tangan hamba-hamba naga untuk melakukan kejenayah dahsyat. Terdapat penjenayah kejam yang melakukan pemerdagangan manusia atau pembunuhan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh manusia. Dalam situasi seseorang mempunyai pemikiran atau tingkah laku yang kejam seperti itu, dia dihasut oleh hamba-hamba naga yang asalnya kerup yang tersingkir dari syurga. Tambahan pula, hasil kejahatan boleh berbeza-beza bergantung pada rupa haiwan yang dimiliki oleh hamba-hamba naga. Hal ini demikian kerana setiap haiwan mempunyai ciri-ciri yang berbeza seperti keganasan, kelicikan, kekotoran, keburukan dan kebuasan. Bergantung pada haiwan itu, sifat jahat mereka berbeza dan burung juga mempunyai kejahatan seperti kekejaman. Tuan Bapa telah menjelaskan secara terperinci tentang dunia roh jahat. Hari ini akan berguna jika anda dapat memahami utusan neraka di dalam dunia roh jahat, seperti yang saya jelaskan di sini. Dalam khutbah yang lalu, saya menjelaskan hari pertama penciptaan, apabila Tuhan mengelilingi ruang fizikal dengan cahaya. Apabila dia berfirman, jadilah cahaya. Cahaya ini ialah cahaya asal penciptaan. Ruang rohani ditambahkan kepada ruang fizikal dan dikelilingi oleh cahaya asal penciptaan, dan aliran masa rohani diterapkan. Aturan dan prinsip telah ditetapkan yang akan diterapkan kepada segala sesuatu yang akan diciptakan pada masa hadapan. Selain itu, kuasa dan sifat keilahian Tuhan dimasukkan ke dalam setiap makhluk dan semua ciptaan. Sama ada anda mengakui kuasa dan sifat keilahian Tuhan atau tidak, menentukan sama ada anda percaya pada penciptaan atau evolusionisme. Oleh sebab kita mengendari dan mengakui kuasa dan sifat keilahian Tuhan dalam semua ciptaan, kita dapat percaya bahawa Tuhan pencipta wujud. Jika anda meneliti segala sesuatu dengan hati yang baik dan hati nurani yang baik, anda dapat merasakan bahawa Tuhan pencipta wujud. Sebaliknya, evolusionis tidak menghindari kuasa dan keilahian Tuhan. Jadi mereka cuba memahami segala-galanya melalui pemikiran dan pengetahuan manusia. Walau bagaimanapun, apabila para saintis membuat kajian semakin dalam, mereka berhadapan dengan batas tertentu di mana mereka tidak mempunyai penjelasan. Dalam dunia sains, sebagai contoh, tiada bukti yang terbukti dapat menerangkan dengan jelas tentang kelahiran bumi. Hanya terdapat hipotesis. Hipotesis ialah andaian sementara yang dibuat untuk menarik dan menguji akibat logik atau empirikanya. Hal itu tidak dapat menjadi kebenaran. Oleh itu, perkara berdasarkan hipotesis ini sentiasa berubah mengikut masa. Apabila masa berlalu dan mereka melakukan kajian sekali lagi, teori tersebut sentiasa berubah kerana ia tidak betul dan teori lain muncul. Untuk menjadikan hipotesis sebagai satu kebenaran, bukti harus diperoleh melalui pemerhatian atau eksperimen.
Inilah caranya kita menunjukkan bahawa Tuhan ialah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Terdapat banyak bukti. Gereja ini memberikan kesaksian bahawa Alkitab adalah benar melalui mukjizat dan perkara yang luar biasa. Ayat Tawamuan membuktikan kejadian Alkitab di mana air pahit di Mara menjadi air tawar oleh Musa. Apa yang berlaku kepada Musa hanya sekali, tetapi apa yang berlaku di gereja ini akan berterusan sehingga Tuhan Yesus datang. Berapa banyakkah penyakit yang sedang disembuhkan di gereja ini? Hal ini berlaku lebih banyak dan dalam skala yang lebih besar daripada situasi yang disebutkan dalam Alkitab. Namun begitu, walaupun banyak saintis telah terus-menerus mengkaji alam semesta dan bumi untuk masa yang lama, tiada kebenaran tentang kelahiran bumi. Hanyalah hipotesis. Walaupun Alkitab yang jelas merekodkan kebenaran tentang kelahiran bumi. Kejadian 1 ayat 1 menyatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab Roma dikatakan bahawa apabila kita melihat seluruh alam semesta dan segala sesuatu, kita tahu bahawa keilahian dan kuasa Tuhan terdapat di dalamnya. Pada hari penghakiman, tiada siapa yang akan berkata, saya tidak percaya kepada Tuhan kerana saya tidak mengenalnya. Jika doktor membuka minda mereka walaupun sedikit dan mengakui pencipta, mereka akan menyadari bahawa hal ini tidak mungkin berlaku secara kebetulan kerana mereka tahu betapa rumit dan tepatnya tubuh manusia. Kita dapat melihat bahawa semua ini diciptakan dalam lingkungan kebijaksanaan Tuhan dan reka bentuk tangannya yang halus. Tetapi para saintis dan doktor tidak membuka minda mereka. Adakah terdapat bukti yang membuktikan bahawa kata-kata ini adalah benar? Ya, memang ada. Sebenarnya terdapat banyak bukti. 눈동자 2개씩 있어가지고 보고 뭐 다 하잖아요. 그러면 이 말씀이 진리임을 증명하는 증거는 있을까요? 무수히 많이 있습니다. 태초에 하나님이 천지를 창조하셨다고 하는 증거 말입니다. 과학이나 의학으로는 설명할 수 없는 창조의 역사가 Bukti-bukti ini ialah bukti bahawa Tuhan pada mulanya menciptakan langit dan bumi. Karya penciptaan yang tidak dapat dijelaskan oleh sains atau teknologi perubatan sedang berlaku hingga hari ini. Sebagai contoh, ada anggota gereja yang kakinya tidak sama panjang. Satu kaki ialah 5 hingga 7 cm lebih panjang daripada kaki yang sebelah lagi. Walaupun apabila mereka menerima doa daripada seorang hamba Tuhan yang dijamin oleh kuasa Tuhan, panjang kedua-dua kaki serta-merta menjadi sama. 아무도 키 큰 거 좋아하니까. 키 큰 것도 좋아하니까 짧은 다리 길게 해서 더 크게 보이면 좋지 않아요? 창조주 하나님께서 권능으로 banyak perkara seperti itu berlaku di gereja ini. Biasanya kaki yang lebih pendek bertumbuh lebih panjang dan panjang kedua-dua kaki menjadi sama. Orang berfikir bahawa akan menjadi lebih baik jika mereka lebih tinggi. Bukti bahawa Tuhan Pencipta melakukan karya penciptaan dengan kuasa keilahiannya dilihat dengan jelas seperti ini hingga hari ini. Gereja ini mempunyai begitu banyak bukti yang menunjukkan bahawa Tuhan melakukan karya penciptaan. Oleh itu, Tuhan menciptakan langit dan bumi merupakan kebenaran, bukannya hipotesis atau teori. Walaupun dengan logik sains seperti ini adalah benar bahawa Tuhan menciptakan langit dan bumi, saya pasti berharap bahawa semua anda akan menghormati Tuhan Pencipta dengan iman lebih sempurna. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, dan khutbah ini saya akan memberikan tumpuan terutama kepada Kejadian 1 ayat 4 hingga 5. Ayat itu menyatakan, lalu dia memisahkan cahaya itu daripada kegelapan. Allah menamai cahaya itu siang, dan kegelapan itu dinamainya malam. Malam muncul dan disusuli pagi. Dan itulah hari yang pertama. Izinkanlah saya menerangkan maksud fisika terlebih dahulu. Apabila Tuhan berfirman, jadilah cahaya. Cahaya asal penciptaan mengelilingi bumi.
이렇게 빛이 Tuhan 지구를 menamakan 두르고 tempo 있는 ketika cahaya 동안을 mengelilingi bumi sebagai 하나님께서 siang. 낮이라 Tempo 칭하셨습니다. apabila cahaya ditarik balik, 그리고 Tuhan 빛을 menamakannya 거두시는 malam. 기간은 밤이라 칭하셨죠. Hal ini adalah sebelum 이때는 penciptaan 아직 matahari dan 해와 bumi 달을 dan bulan. 창조하시기 이전의 지금 기록인 거예요. 빛이 있으라 하셨을 때 지구의 운행에 관한 Apabila Tuhan 질서와 berfirman, jadilah 원칙도 cahaya, 세워졌다 Dia juga 했는데 menetapkan aturan dan 낮과 prinsip 밤이 untuk operasi 교차하는 bumi 것도 그 중에 dan 하나입니다. pergantian siang dan malam ialah 해, salah 달, satunya. 별이 아직 없는 Walaupun dari hari 첫째 pertama 날부터 apabila tiada matahari, 이처럼 bulan atau 지구는 bintang, 낮과 밤이 terdapat 구분됐던 pemisahan antara siang 것입니다. dan malam di bumi. 그러면 Adakah 지구는 bumi 이때 berputar pada waktu 자전을 itu 했을까요? atau tidak? 안 했을까요? Tidak. Pada hari ini apabila matahari terbit, ia menjadi siang, dan apabila matahari terbenam, ia menjadi malam. Secara tepat, apabila bumi berputar, bahagian yang menghadap matahari ialah siang, dan bahagian yang tidak melihat matahari ialah malam. Walaupun pada hari pertama, bukan matahari memisahkan siang daripada malam, bergantung kepada sama ada Tuhan mengelilingi bumi dan cahaya atau tidak. Ia sama ada siang atau malam. Oleh itu, dari hari pertama hingga hari ketiga, bumi tidak perlu berputar. Saudara-saudara yang saya kasihi, ayat Dia memisahkan cahaya itu daripada kegelapan mengandung maksud rohani yang sangat penting. Ayat ini bermaksud bahawa Tuhan membahagikan dan memisahkan domain cahaya yang merupakan milik Tuhan daripada kegelapan yang merupakan milik Lucifer. Pada malam pertamalah Tuhan melepaskan Lucifer dan roh-roh jahat yang akan diuruskan oleh Lucifer dari jurang maut. 루시퍼가 부리게 될 악한 영들을 풀어 주시지요. Malam secara rohani melambangkan dunia yang diperintah oleh roh-roh jahat. Dari segi fizikal sekalipun, sifat kegelapan yang disimpan dalam hati manusia lebih mudah dihasut oleh roh-roh jahat pada waktu malam. Oleh itu, pelbagai jenayah lebih banyak berlaku pada waktu malam berbanding dengan siang. Sebagai rujukan, antara statistik analisis jenayah 2007 yang diumumkan oleh Pejawat Pendakwa Raya Agung, kadar jenayah mengikut tempoh masa adalah seperti berikut. Dari 4 pagi hingga 12 tengah hari, kadar jenayah ialah 9.2%. Dari 12 tengah hari hingga 6 petang, kadar jenayah ialah 21.2%, dan dari 6 petang hingga 4 pagi keesokan harinya, kadar jenayah ialah 47.9%. Kadar jenayah pada waktu malam adalah yang paling tinggi. Saya ada satu lagi kajian menarik yang dipanggil kesan lampu jalan biru. Pada tahun 2000, Glasgow, Scotland di United Kingdom memasang lampu jalan biru di kawasan tertentu untuk penampilan yang lebih baik. Selepas pemasangan lampu jalan, kadar jenayah menurun dengan ketara. Laporan seterusnya menyatakan bahawa jenayah telah dikurangkan sebanyak 10,000 setahun. Pada tahun 2005, Jepun memasang lampu jalan biru ini untuk kali yang pertama di Nara. Apabila lampu jalan tersebut ditukar di kawasan yang sering berlaku jenayah, kadar jenayah menjadi 0%. Selepas itu, 39 bandar lagi segera memasang lampu jalan biru. Kemudian banyak bandar lain seperti Shimane, Hiroshima dan Shizuoka juga menggunakan lampu jalan biru ini. Di daerah Kamnan di Seoul, Korea, lampu jalan biru juga dipasang di beberapa kejirangan pada November 2008. 이에 대해 연세대 심리학과 교수는 청색은 빛이 널리 퍼지면서
Profesor Psikologi Sam Min Hwan dari Universiti Yonsei berkata, warna biru memancarkan cahaya yang luas dan jauh. Secara psikologi, ia mempunyai kesan menenangkan dan menstabilkan orang. Sudah tentu ada yang mengatakan bahawa mereka memerlukan lebih banyak kajian untuk membuktikan sama ada penurunan kadar jenayah adalah semata-mata disebabkan oleh kesan lampu jalan biru. Walaupun saya menjelaskan hipotesis ini kerana nampaknya ia bertepatan dengan ketentuan penciptaan Tuhan yang menjadikan warna langit biru. Sama seperti terdapat siang dan malam di bumi, terdapat makhluk kepunyaan Tuhan yang merupakan cahaya dan roh-roh jahat kepunyaan kegelapan. Bagaimanapun tidak kira betapa gelapnya kegelapan, sebaik saja cahaya bersinar, kegelapan akan berundur. Kegelapan tidak pernah dapat mengalahkan cahaya. Walaupun roh-roh jahat mempunyai kuasa untuk menguruskan dunia kegelapan, Tuhan yang merupakan cahaya yang membenarkan hal ini berlaku. Akibatnya, roh-roh jahat hanya dapat menikmati autoriti mereka dalam batasan yang dibenarkan oleh Tuhan dalam keadilan. Sebaik saja pemupukan manusia selesai, roh-roh jahat akan dikurung kembali di dalam jurang maut. Sebaliknya, bagaimana dengan syurga di mana jiwa akan hidup selama-lamanya selepas pemupukan manusia? Wahyu 22 ayat 5 menyatakan, malam tiada lagi dan cahaya pelita serta cahaya matahari tidak diperlukan lagi kerana Tuhan Allah akan menerangi mereka dan sekaliannya bertata selama-lamanya. Di syurga tidak ada malam yang merupakan kegelapan, tetapi hanya siang yang merupakan cahaya. Walaupun di bumi, pentas pemuka manusia, siang dan malam mempunyai nisbah yang sama, iaitu 1:1. Sudah tentu panjang siang dan malam berbeza bergantung pada musim. Di hemisfera utara, siang adalah paling panjang dan malam adalah paling pendek pada solstice musim panas, sekitar 21 Jun. Selepas solstice musim panas, siang semakin pendek, tetapi malam semakin panjang. Kemudian sekitar 22 Disember, solstice musim sejuk, siang adalah paling pendek, tetapi malam menjadi paling panjang. Selepas solstice musim sejuk, sekali lagi siang semakin panjang, tetapi malam semakin pendek. Begitu juga dalam erti kata fizikal, panjang siang dan malam adalah sama, tidak berat sebelah. Fakta ini menunjukkan betapa tepatnya Tuhan memupuk jiwa berdasarkan keadilan. Sama ada nisbah antara siang dan malam adalah sama. Tuhan membenarkan roh-roh jahat bersaing dengan roh Tuhan di bawah keadaan yang sama. Anda harus memahami dengan baik secara rohani. Mengapakah begitu? Roh-roh jahat bekerja bukan saja pada waktu malam tetapi juga pada siang hari. Walaupun apabila saya mengatakan bahawa nisbah antara siang dan malam ada sama, saya tidak merujuk panjang fizikal siang dan malam tetapi panjang rohani siang dan malam. Jika anda mengira masa fizikal siang dan malam, kedua-duanya pada akhirnya adalah sama. Jika anda mengira waktu malam untuk setahun dan mengira jumlah jam siang untuk setahun, hasilnya adalah sama. Panjang fizikal siang dan malam adalah sama. Dan hal ini bermaksud bahawa keadaan untuk roh-roh jahat bersaing dengan Tuhan untuk pemuka manusia adalah sama. Hal ini bermaksud bahawa Tuhan membenarkan roh-roh jahat bersaing di bawah keadaan yang sama. Tuhan ialah pencipta dan dia ialah Tuhan bagi segala sesuatu. Tapi dia tidak pernah menjadikan keadaan pemuka manusia untuk memihak kepadanya. Hanya dengan cara itu, pemuka manusia akan adil untuk roh-roh jahat bersaing. Sama seperti siang dan malam adalah sama dalam erti kata fizikal, Tuhan menjadikan keadaan sama yang tidak berat sebelah. Oleh itu, Lucifer dan roh-roh jahat tidak pernah dapat mengatakan bahawa mereka bersaing dengan Tuhan dalam keadaan yang tidak adil. Dalam kitab Ayub, apabila syaitan menuduh Ayub, Tuhan menerimanya dan menjalankannya dengan adil. Tuhan tidak membantu Ayub atau melindunginya. Saudara dan saudari saya kasih, Tuhan memisahkan siang daripada malam dengan tepat seperti ini. Anda harus memahami daripada perkara ini, bahawa siang dan malam tidak pernah dapat wujud bersama, walaupun dalam erti kata rohani. 2 Korintus 6 ayat 14
14 menyatakan kebaikan dan kejahatan tidak dapat bekerja sama. Cahaya dan kegelapan tidak dapat bersama-sama. Cahaya dan kegelapan tidak dapat bersatu, dan kebaikan dan kejahatan tidak dapat wujud bersama. Kebenaran tidak boleh wujud bersama dengan kepalsuan. Begitu juga kebaikan tidak boleh wujud bersama dengan kejahatan. Dalam erti kata rohani, cahaya merujuk semua sifat kepunyaan Tuhan yang merupakan cahaya itu sendiri. Sebagai contoh, kebenaran, kebaikan dan kasih ialah sifat-sifat sedemikian. Sebaliknya, kegelapan dalam erti kata rohani bermaksud semua sifat kepunyaan roh-roh jahat. Kefasikan, kepalsuan, dosa dan kejahatan ialah sifat-sifat sedemikian. Tuhan membenarkan seseorang untuk memilih sama ada cahaya atau kegelapan mengikut kehendak bebasnya. Yesus berkata dalam Yohanes 3 ayat 20 hingga 21, sesiapa yang melakukan kejahatan membenci cahaya dan tidak mahu datang kepada cahaya, supaya perbuatan yang jahat tidak kelihatan. Tapi sesiapa yang melakukan kehendak Allah datang kepada cahaya, supaya nyata bahawa perbuatan yang dilakukannya menurut kehendak Allah. Orang yang melakukan kejahatan membenci cahaya. Yesus hanya melakukan perkara-perkara baik seperti memberikan galakan kepada orang miskin, memberi mereka harapan syurga, menyembuhkan orang sakit, mengusir roh iblis daripada jiwa dan mengajar mereka tentang Tuhan Bapa. Walau bagaimanapun orang yang pakar dalam hukum Tuhan, hukum Musa, seperti Imam Agung, Guru Taurat dan orang Farisi sangat ingin membunuh Yesus. Mereka akhirnya membunuh Yesus, dan bukan saja Yesus, malah pengikut-pengikut dan nabi-nabinya. Oleh sebab Raja Saul jahat, dia juga cuba membunuh Nabi besar, Samuel. Adalah begitu semula jadi bahawa seseorang mempunyai kejahatan dalam hatinya, hidup dalam kegelapan. Tetapi seseorang mempunyai kebaikan akan datang ke arah cahaya. Namun begitu roh-roh jahat mengawal orang dengan menggalakkan mereka hidup dalam kegelapan. Mereka menggunakan semua perkara yang tidak benar, kepunyaan dunia ini, dan menggoda orang untuk melakukan dosa. Walau bagaimanapun jika anda ialah orang mengasihi Tuhan, anda mesti dengan tegas menolak penipuan dunia dan mengejar kebenaran serta menuju cahaya. Anda harus tinggal dalam cahaya, bukan dalam kegelapan. 그런데 악한 영들은 사람들이 어둠의 길로 가도록 조종하지요. 세상에 속한 비진리의 것들을 이용하여 죄를 짓도록 미혹하는 것입니다. Biarlah saya menceritakan dengan lebih lanjut tentang cara untuk tinggal dalam cahaya dengan lebih terperinci. Dalam Alkitab, anda dapat menemui perkara yang harus anda lakukan, yang tidak boleh anda lakukan, yang harus anda taati, dan yang harus anda singkirkan. Untuk mematuhi firman ini dan hidup dengan firman ini adalah untuk menanggalkan kegelapan dan tinggal dalam cahaya. Secara lebih spesifik, terdapat banyak perkara yang tidak boleh anda lakukan seperti yang tercatat dalam Alkitab. Jangan membenci, jangan berbohong, jangan iri hati, jangan cemburu, jangan tamak dengan apa yang menjadi milik orang lain. Terdapat banyak perkara yang mendorong kita untuk tidak melakukannya, seperti jangan bergosip. Jika anda melakukan apa yang dilarang untuk anda lakukan, maka anda berada dalam kegelapan. Anda berada dalam kegelapan apabila anda melakukan perkara-perkara seperti berzina yang dilarang dalam Alkitab. Sebaliknya, jika anda tidak melakukan apa yang dilarang untuk anda lakukan, maka anda berada dalam cahaya. Selain itu, Alkitab memberitahu anda tentang apa yang perlu disingkirkan. Jauhi segala bentuk kejahatan, singkirkan dosa, tinggalkan sifat panas baran, buang ketamakan. Jika anda tidak menyingkirkan apa yang disuruh untuk anda singkirkan, maka anda berada dalam kegelapan. Namun begitu, jika anda menyingkirkan apa yang disuruh untuk anda singkirkan, anda berada dalam cahaya. 이렇게 버리라 하신 것을 버리지 않으면 이것도 어둠에 거하는 것입니다. 버리라 하신 것을 버릴 때 Alkitab juga memberitahu anda untuk melakukan sesuatu dan untuk taat sesuatu, saling mengasihi, melayani orang lain, bersukacita selalu, berdoa tanpa henti, bersyukur dalam segala keadaan, setialah, hormati hari Sabat sebagai hari yang suci. Taatilah hukum dan peraturan Tuhan. Mentaati firman ini dan hidup menurutnya berarti tinggal dalam cahaya. Melakukan apa yang disuruh Tuhan adalah sangat baik.
Betapakah baiknya? Jika Anda hanya taat kepada firman Tuhan, Anda akan sangat gembira dan baik. Jika kita melakukannya, Anda, para pelajar akan belajar dengan baik. Fikiran Anda akan jelas dan tidak akan diganggu oleh pemikiran yang mengganggu. Cubalah untuk melakukannya dalam cahaya, tanpa pemikiran badani. Masalah di sekitar Anda akan hilang, seperti sembuh daripada penyakit tinnitus. Apa-apa pun, lakukan sahaja. Apa-apa yang disuruh oleh Tuhan ialah cara untuk tinggal dalam cahaya. Sebaliknya, jika Anda tidak melakukan apa yang disuruh untuk Anda lakukan, dan jika Anda tidak mentaati apa yang disuruh untuk Anda taati, Anda berada dalam kegelapan. Di manakah Anda kerap tinggal, dalam cahaya atau kegelapan? Efesus 5 ayat 8 menyatakan, dahulu kamu hidup dalam kegelapan, tapi sekarang kamu telah menjadi umat Tuhan, maka kamu hidup dalam cahaya. Dahulu Anda berada dalam kegelapan sebelum menerima Yesus Kristus dan menerima Roh Kudus. Hari ini bermaksud bahawa Anda dahulunya ialah anak-anak syaitan dan hambanya. Sekarang Anda ialah anak-anak cahaya, jadi Anda harus bertindak seperti anak-anak Tuhan. Anda harus menjadi suci tanpa sifat jahat dalam diri Anda. Anda harus mengikirkan segala bentuk kejahatan. Anda hanya perlu melakukan apa yang harus Anda lakukan dan menghindari apa yang tidak boleh Anda lakukan. Sudahkah Anda melakukannya? Maka tiada siapa antara Anda yang berkata, saya tidak menerima jawapan daripada Tuhan, walaupun saya melakukan apa yang diperintahkan olehnya. Oleh sebab kita ialah anak-anak Tuhan yang merupakan cahaya, kita harus hidup dalam cahaya. Tidak kira seberapa rajin Anda pergi ke gereja, melainkan Anda mentaati firman Tuhan, Anda harus sedar bahawa Anda tergolong dalam kegelapan. Apabila orang tergolong dalam kegelapan, iblis dan syaitan yang mengawal orang kerana mereka mempunyai kuasa atas kegelapan. 원수마귀 사단은 어둠에 속한 사람들의 생각과 마음을 사주하고 조종할 수 있지요. Iblis dan syaitan dapat menghasut dan mengawal hati dan fikiran orang yang tergolong dalam kegelapan. Mereka boleh menyebabkan orang melakukan dosa dan kemudian mengalami ujian, penderitaan atau bencana sebagai balasan atas dosa mereka. Mereka membuatkan orang jatuh ke dalam kegelapan yang lebih dalam supaya jiwa-jiwa menjauh daripada Tuhan. Matlamat akhir mereka adalah untuk membuatkan orang jauh daripada menerima keselamatan dan pergi ke neraka. Hal ini dapat berlaku kerana iblis dan syaitan mempunyai autoriti untuk memerintah kegelapan. Seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23 bahawa kematian ialah upah dosa. Hukum rohani menetapkan bahawa orang akhirnya akan mati jika mereka melakukan dosa. Kematian rohani merujuk jatuh ke dalam api neraka yang tidak akan pernah padam. Ini adalah takdir akhir bagi orang yang hidup dalam kegelapan, iaitu dosa dan kejahatan. Walau bagaimanapun iblis dan syaitan tidak dapat menyentuh orang yang sentiasa berada dalam cahaya. 1 Yohanes 5 ayat 18 menyatakan, kita tahu bahawa tidak seorang pun daripada anak-anak Allah terus-menerus berbuat dosa kerana anak Allah melindunginya dan iblis tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya. Jika Anda mengatakan Anda lahir daripada Tuhan, Anda tidak boleh berbuat dosa. Tuhan melindungi orang berada dalam cahaya kerana Tuhan mempunyai autoriti atas cahaya. Dalam Alkitab, Tuhan melindungi Daniel yang dilemparkan ke dalam gua singa dan 3 sahabat Daniel yang dilemparkan ke dalam relau. Namun begitu, adakah sesiapa yang akan mengatakan bahawa Petrus, Rasul Paulus dan Stefanus tidak dilindungi dan mati? Kematian mereka merupakan kehendak Tuhan. Hal itu merupakan berkat martir bagi mereka. Mereka menerima martir. Mereka gembira kerana mereka akan pergi ke syurga apabila mereka mati. Dan mereka tidak takut kerana hal ini adalah untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang beriman tidak takut akan kematian. Pahala untuk menjadi seorang martir adalah jauh lebih besar. Mereka telah dikuduskan, setia dan bahkan martir. Jadi kedudukan mereka di Yerusalem baru adalah jauh lebih tinggi. Sudah tentu hal ini merupakan berkat bagi mereka dan Tuhan mengambil mereka ketika waktu itu tiba. 하나님의 이름으로 주님의 영광으로 죽으면 천국 갈 건데 뭐에 두려울 게 뭐 있습니까? 믿음 있는 사람은 두려울 게 하나도 없는 거예요. 성경에 있으니 상급이 더 크잖아요. 충성하고 성결되고 충성하고 순교까지 했으니 하늘에서 상급이 더 크니까 그런 사람들은 세우삼의 서열도 그만큼 높게 들어가는 거죠.
축복인 거죠. 지킴 못 받은 게 아니라 아버지가 때가 돼서 데려가시는 거예요. Kembali lagi kepada Daniel dan tiga sahabatnya, oleh sebab mereka tidak melakukan apa-apa dosa, maka rambut mereka tidak hangus. Mereka dapat dilindungi dengan sempurna. Anggota-anggota gereja Mami juga mengalami perkara serupa. Sebagai contoh, walaupun kereta mereka hancur dalam kemalangan, anggota-anggota Mami yang berada di dalam kereta itu tidak cedera sama sekali. Melainkan orang menghormati hari Tuhan sebagai hari yang suci dan memberikan persepuluhan yang betul melakukan dosa yang membawa kematian. Walaupun mereka membuat kesiapan, mereka tetap dilindungi dalam kemalangan. Menghormati hari Tuhan sebagai hari yang suci dan memberikan perpuluhan yang betul menunjukkan bahawa mereka hidup dalam cahaya pada tahap itu. Itulah sebabnya kegelapan tidak dapat berfungsi. Tuhan malah mengelilingi mereka dengan cahaya dan melindungi mereka serta membuatkan mereka selamat. Tuhan mampulah Tuhan sentiasa memberikan perkara-perkara baik kepada anak-anak yang hidup dalam cahaya. Tuhan memberikan pelbagai berkat berlimpah-limpah seperti yang dijanjikan dalam Alkitab. Yakobus 1:17 menyatakan, setiap pemberian baik dan sempurna datangnya dari syurga dan diturunkan oleh Allah, pencipta semua cahaya di langit. Dia Allah yang tidak berubah dan dia tidak menyebabkan kegelapan apapun. Walaupun iblis dan syaitan dapat membawa ujian dan kesusahan kepada orang melakukan dosa, Tuhan dapat memberikan pelbagai anugerah dan hadiah baik kepada orang yang hidup dalam cahaya. Walaupun berkat yang terbaik ialah jiwa yang sihat. Oleh itu Tuhan melindungi anak-anaknya dan semakin sihat jiwa mereka, semakin mereka diberkati. Saudara dan saudara yang saya kasih, apabila kita tinggal dalam cahaya, kita dapat menerima berkat seperti ini dan kita juga dapat dilindungi. Sekarang yang mana satu yang ingin anda pilih, cahaya atau kegelapan? Jika anda cukup bijak, anda pasti akan memilih cahaya dan berjalan ke arahnya. Selain itu, terdapat sebab lain mengapa orang mengasihi Tuhan harus memilih cahaya dan mengapa mereka tidak dapat untuk tidak memilih cahaya. Hanya apabila kita hidup dalam cahaya, kita dapat mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Bagi orang yang mengasihi Tuhan dari lubuk hati mereka, persekutuan dengan Tuhan adalah seperti kehidupan mereka. Bagaimana pula dengan orang yang saling mencintai dan mendalam di dunia ini? Mereka sentiasa ingin bersama. Sekurang-kurangnya mereka ingin mendengar suara satu sama lain. Apabila mereka tidak dapat berjumpa, jika suatu hari kita tiba-tiba kehilangan hubungan dengan satu sama lain dan tidak dapat berjumpa, bukankah kita akan sangat menderita dan sedih? Bagi orang yang benar-benar mengasihi Tuhan, saat paling bahagia adalah apabila mereka mempunyai persekutuan dengan Tuhan. Orang yang mempunyai hubungan harian dengan Tuhan tidak perlu risau, tidak kira apa-apa yang berlaku kepada mereka. Tidak ada kebimbangan yang timbul dalam fikiran mereka. Jika seorang ahli perniagaan mempunyai persekutuan dengan Tuhan, dia tidak perlu risau tentang perniagaannya. Hal ini demikian kerana dia melihat sesuatu yang mustahil menjadi mungkin dan perkara berjalan dengan lebih baik. Jika anda mempunyai keinginan untuk pergi ke Yerusalem baru, anda tidak perlu risau tentang apa-apa yang berlaku dan perkara yang sama berlaku kepada anak-anak dan keluarga anda. 1 Yohanes 1 ayat 6 hingga 7 menyatakan, jika kita berkata bahawa kita hidup bersatu dengan dia, padahal kita hidup dalam kegelapan, maka kita berdusta baik dengan kata-kata maupun dengan perbuatan. Tetapi jika kita hidup dalam cahaya sebagaimana Allah adalah cahaya, maka kita hidup rukun dan darah Yesus anaknya membersihkan kita daripada segala dosa. Anda telah berkali-kali mendengar bahawa anda ialah pembohong apabila anda mengatakan anda percaya kepada Tuhan, tapi anda melakukan kejahatan. Adakah anda percaya kepada Tuhan dan mengasihinya? Maka anda tidak boleh tidak melakukan apa-apa yang disuruh oleh Tuhan untuk anda lakukan. Anda menahan diri daripada melakukan dosa. Anda tidak sanggup tinggal dalam kegelapan. Oleh itu melakukan kejahatan dan berkata bahawa anda percaya kepada Tuhan bermaksud bahawa anda ialah pembohong. Sekali yang anda katakan ialah pembohongan apabila anda tidak mengamalkan firman Tuhan. Hal ini merupakan pernyataan yang sangat logik. Hal ini bermaksud bahawa apabila kita hidup menurut firman dan dalam cahaya, darah Yesus yang sangat berharga membersihkan kita dari segala dosa kita. Hanya apabila anda hidup dalam cahaya, anda dapat mempunyai persekutuan yang benar dengan Tuhan. Oleh sebab orang yang benar-benar mengasihi Tuhan mengetahui hakikat ini, mereka tidak akan menoleh ke arah kegelapan. Mereka menghindari kegelapan, maka mereka
mereka tidak akan melakukan perbuatan kegelapan atau memilih kegelapan berbanding cahaya. Saya menggesa anda untuk hidup dalam cahaya dengan lebih sempurna supaya anda dapat mempunyai persekutuan yang lebih mendalam dengan Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus yang saya kasihi, pada malam ini saya telah memberitahu anda tentang pekerjaan Tuhan yang memisahkan siang dari malam pada hari pertama penciptaan. Seperti nisbah siang dan malam di bumi adalah sama, Tuhan telah memberikan syarat-syarat yang sama kepada roh jahat dalam sejarah pemuka manusia. Tuhan memberikan autoriti kepada roh jahat supaya mereka dapat mengawasi kegelapan seperti mana Tuhan mengawasi cahaya. Tuhan bahkan memberikan mereka tempat tinggal. Sebaik saja hari pertama penciptaan berakhir, Dia melakukan penciptaan lagi sebaik saja hari kedua bermula. Dalam khutbah seterusnya, saya akan memberitahu anda di mana tempat tinggal bagi roh-roh jahat dan apa yang berlaku pada hari kedua penciptaan. Anda sepatutnya sedang tidur dengan selesa pada waktu ini. Sebaliknya anda menghadiri ibadat ini. Saya percaya hampir semua daripada anda melakukannya dengan kerelaan anda sendiri. Anda datang ke sini mengikuti cahaya kerana anda mendambakan roh, kebenaran dan cahaya. Saya benar-benar berharap anda akan sentiasa memilih cahaya berbanding dengan kegelapan dan tinggal dalam cahaya. Semoga berkat syurga yang telah disediakan oleh Tuhan untuk anak-anak cahaya berlimpah-limpah dalam kehidupan anda. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa. 주님의 이름으로 축원합니다.